Hai, Assalamualaikum. Salam kenal bersama saya Nur Izzati binti Hassan, penambah matrik CB190249 daripada program BBE Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Tuan Hussein dan Malaysia. Anak kancil pergi memburu, tidak biasa kerja tersia. Dari kecil, dia asah guru agar dewasa menjadi manusia. Inilah keramat yang masih lekat di minda kerana bermulanya langkah berguru demi ilmu untuk membina generasi yang baru. Menerusi webinar perancangan orientasi sekolah pada kali ini membawa saya untuk menanamkan sifat prakarsa dalam diri ini yang mana membawa kata erti daya usaha dan gerak utama supaya jelas memahami perkara yang paling penting iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang merupakan elemen penting sebagai peranan seorang guru dalam merealisasikan insan dalam perkembangan yang lebih berpotensi. Kembali kepada maklumat prosedur pelaksanaan khas dalam mood norma baharu dalam pandemik COVID-19 ini telah banyak dikongsikan dalam slide pertama webinar berkenaan iklim sistem persekolahan semasa oleh Puan Maizatul Nur binti Mahmud. Beliau merupakan alumni tahun 2008 yang kini masih membawa perjuangannya di SMK Kepong Baru, Kuala Lumpur. Di sini, saya telah mengambil kepentingan dan pengesiannya dengan hubungkaitkan iklim sekolah adalah sebenarnya dibawa sendiri oleh kewibawaan dalam kecemerlangan seseorang pendidik berkait rapat dengan kejayaan sebuah sekolah itu melakukan perubahan iklim semasa sama ada sebelum maupun sewaktu pelaksanaan pandemik COVID-19 ini. Mengikut pendapat dan kefahaman saya, keseluruhan iklim sekolah semasa ini merangkumi motivasi guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menggalakkan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran dan lebih cenderung untuk memberi motivasi dan panduan kepada para pelajar untuk berdisiplin dan belajar di dalam kelas. Dalam pada itu juga, guru atau pendidik ini perlu memastikan pelaksanaan pembaharuan sistem pendidikan dan membawa perasaan kepuasan itu ada agar selari dengan pelaksanaan kurikulum standard di mana-mana institusi pendidikan. Iklim sekolah semasa adalah dapatan hasil daripada hubungan interpersonal dalam kalangan pelajar, ibu bapa, keluarga, guru, kaki tangan sokongan dan juga pentadbir. Penyediaan insentif dan sumber yang lebih kreatif dapat membantu mengawal mutu pengajaran secara langsung, mewujudkan iklim sekolah yang kondusif bagi meningkatkan proses pembelajaran seiring dengan ledakan globalisasi pada masa kini yang bersesuaian dengan matlamat dan keadaan peredaran zaman untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Lantang bicara berkongsi ilmu konteks pendidikan proses utama sesuai matlamat murid dan guru, aplikasi elemen kualiti cara. Selanjutnya, bagi slot yang kedua ini adalah perancangan aktiviti sekolah yang telah dikongsikan oleh Puan Badariah binti Ismail. Beliau merupakan alumni pada tahun 2010 dan kini telah meneruskan kerjayanya sebagai seorang guru di SMK Tinggi Keluang. Kompilasi dalam perancangan pelaksanaan sekolah adalah berasaskan kepentingan kurikulum dan juga ko-kurikulum. Di sini, dapat saya jelaskan bahawa matlamat dan tujuan aktiviti-aktiviti di sekolah ini dijalankan lebih berpandukan FPK untuk melahirkan insan yang berwibawa, berketerampilan diri dan berkeyakinan diri yang tinggi di sekolah dan juga berpotensi mengembangkan bakat serta keupayaan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang dicuburi pada masa akan datang. Antara kepentingan yang dapat dinyatakan adalah seperti yang pertama, bagi memudahkan penyusunan jadual dan program-program yang bakal diadakan. Apabila penyusunan dan keseimbangan program aktiviti sepanjang tahun di sekolah yang melibatkan jadual, pelaksanaan kerja tugasan guru dan pelajar perlu mempunyai pencapaian matlamat tertentu mengikut keperluan. Dengan adanya takwim sebegini, kita boleh melihat secara menyeluruh keberkesanan program dan aktiviti tersebut kepada hasil dapatan daripada penyertaan antara guru dan juga para pelajar. Dan yang kedua, garis panduan pentadbiran dalam menjalani program kolaboratif di sekolah. Kegiatan program dan aktiviti ini adalah sebagai rancangan lanjutan yang memberi peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam kelas. Ia juga adalah sebagai wadah pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu JERI selaras dengan matlamat FPK yang bertujuan untuk membentuk generasi yang seimbang. Saya tertarik dengan program aktiviti perkampungan SKS iaitu Perkampungan Sekolahku Sayangku yang mana merupakan aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum
dapat dijalankan oleh pelaksanaan pentadbir untuk membantu merealisasikan FPK dalam usaha pencapaian akademik cemerlang. Seterusnya, penyampaian perkongsian oleh TS Muhammad Fadzil Abdul Hamid, alumni pada 2011 dalam sesi slot ketiga ini dalam tajuk Tugas dan Tanggungjawab Guru Abad ke-21 telah mengangkat aspirasi teknologi dalam sistem pendidikan. Cabaran yang boleh diambil daripada perbezaan peranan dan tanggungjawab guru sebelum dan pada abad ke-21 ini adalah yang pertama, pengurusan kelas dalam sistem pendidikan bagi melahirkan belajar yang cemerlang. Bagi sebelum ini, yang mana tidak dapat memberikan pembelajaran yang berkesan dan meluas, guru hanya percaya pelajar ada potensi yang boleh dikembangkan dengan menguasai subjek dan topik di dalam kelas. Kini, mampu menguasai pedagogi abad ke-21, hal ini demikian pelajar zaman milenium ini lebih mahir menggunakan teknologi maklumat dan media sosial dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Cabaran kedua, persiapan menggalas tanggungjawab dalam memastikan agenda pendidikan dapat dilestarikan. Kalau sebelumnya, guru lama hanya menguasai kemahiran belajar berdasarkan cara mengesan murid dan pencapaian dengan merekod potensi akademik, namun kini, pemilihan kemahiran bimbingan dan kaunseling bagi memantau dan mengikuti tahap secara pemusatan belajar untuk mendalami minat dan kerjaya mereka berdasarkan kebolehan dan kemahiran seperti secara popularnya dalam media dan teknologi yang seiring dengan perkembangan globalisasi. Hal ini dapat menarik minat pelajar untuk mencuba teknik berkemahiran yang baharu dan lebih efisien untuk dipraktikkan pada alam kerjaya kelak. Begitulah peranan sekaligus memberi impak dan cabaran antara guru dan juga pelajar. Walau bagaimanapun, masing-masing perlu bersikap terbuka di mana guru yang lama hanya sekadar berani memberi kritikan boleh dibandingkan dengan cikgu yang kini lebih pakar di internet yang lebih rasional kerana mereka mempunyai idea, flexibility dan mengaplikasi teknologi terkini untuk berhadapan dengan masalah dalam penambahbaikan bersama guru dan juga pelajar. Oleh itu, guru kena sentiasa peka dengan teknologi baru, iaitu dengan kata must one step ahead kerana guru adalah pembimbing dan fasilitator perubahan bak kata panel. Guru yang hebat berfikir seperti murid tetapi bertindak seperti orang dewasa.